Di dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ada satu kisah yang begitu menarik. Kisah ini para ulama menisbahkan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Namun secara jelas tidak dinyatakan namanya di dalam ayat ini, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan nama, tempat, tarikh dan maklumat-maklumat yang berkaitan sesebuah cerita, maksudnya maklumat itu tidaklah begitu penting, kerana yang penting adalah message dan pengajaran daripada kisah tersebut. Kalau nama dan tarikh, tempat misalnya itu penting, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu kepada kita. Namun berdasarkan kisah ini disebutkan oleh para ulama ia kisah Nabi Uzair alaihi salam, maka kita ceritakan ia sebagai kisah Nabi Uzair alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-259 surah Al-Baqarah, "Au kalladhi marra ala qaryatin." Apabila dia lalu di sebuah bandar, di sebuah pekan, wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan dia melihat bandar itu sudah musnah, sudah lama usang, ditinggalkan, runtuh, hancur. Dan lalu dia terfikir, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan semula ini semua, keruntuhan, kemusnahan ini, ba'da mautiha, selepas ia telah hancur, telah mati. Dan kalau kita lihat kadang-kadang baru ni pun kita lihat insiden bencana gempa bumi yang amat dahsyat di Syria dan juga di Turki. Kita lihat bagaimana hancur, roboh bangunan-bangunan. Bukan satu dua bangunan, ratusan, ribuan bangunan roboh. Selepas gempa bumi, datang pula banjir besar. Atau yang tidak jauh daripada kita ketika berlaku tsunami di Aceh. Kan kita lihat ratusan ribu orang mati. Hancur bandar tersebut, ditenggelami air, kemudian dengan kemusnahan yang cukup dahsyat. Dan pada ketika itu kita mungkin menyebut perkara yang sama. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah boleh hidupkan balik ini semua selepas ia hancur begini rupa? Kemudian Allah SWT sambung cerita ini dalam kisah tersebut. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Kemudian Allah SWT mematikan dia selama 100 tahun. Dan sebenarnya dalam pengalaman dia tu, Nabi Uzair yang melalui proses ini, dia rasa macam dia tidur. Sebab kita kalau tidur tu sebenarnya kita mati kecil. Kita dah tak tahu dah masa berjalan, kita tak tahu dah apa yang berlaku sebab roh kita sudah melepaskan jasad. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Allah tidurkan dia 100 tahun dan kemudian Allah bangkitkan dia balik. Qala kam labithta. Kemudian Nabi Uzair ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kau tidur? Nabi Uzair rasa macam okey, mungkin tidur yang panjang. Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Aku mungkin tidur sehari ataupun setengah hari. Qala bal. Allah SWT kata, bahkan labithta mi'ata amin, kau telah tidur, kau telah berada di situ 100 tahun. Dan Allah kata kepada Nabi Uzair, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat kepada makanan dan minuman kau, ia tidak terkesan pun dengan tempoh 100 tahun tu. Barangkali daripada perspektif Nabi Uzair tu, bila dia tengok, dia kata itulah tu, maksudnya sehari atau setengah hari lah. Takkanlah aku tidur 100 tahun, makanan aku masih fresh, macam tak terusik, macam tak rosak, tak basi langsung. Minuman pun masih segar, masih bersih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Uzair, wanzur ila himarika. Tengok pula sekarang kepada keledai kamu. Dan dalam kisah ni kalau kita lihat tafsirannya, apabila dilihat kepada keledai itu dah mati, dah jadi tinggal rangka, tinggal tulang belulang. Dan Allah kata, walinaj'alaka ayatan linnas. Aku nak jadikan kau sebagai tanda ayah untuk seluruh manusia. Sebab tu kita baca ayat ni hari ni. Ia menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada peristiwa ini kita belajar pengajarannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihat balik kepada tulang. Dekat sini ada beberapa lapis boleh ditafsirkan. Para ulama menyebut Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan balik keledai itu, kemudian Allah hidupkan balik apabila daging kembali bercantum
dan menutupi tulang-tulang sehingga dia nampak keledai itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata dia. Ada juga tafsiran yang menyebut wanzur ilal izam, itu adalah apabila dia pergi ke bandar tu, sebenarnya bandar tu musnah disebabkan peperangan dan bencana, tulang belulang berselerakkan di segenap penjuru kota, dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua tulang-tulang itu dengan mengembalikan dan mencantumkan daging-daging, meliputi dan menyelaputi tulang-tulang dan hidup balik. Falamma tabayyana lahu, apabila dia telah experience benda ni dan dia nampak dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan balik sesuatu yang telah hancur, sesuatu yang telah mati, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia kata, sekarang aku tahu Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu qadir, berkuasa, memiliki kebolehan luar biasa, ability, strength, power. Dan hari ini daripada kisah ini kita sebenarnya nak bincangkan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan juga Al-Muqtadir. Ada 3 nama yang datang daripada huruf akar yang sama, Qaf, Dal dan juga Ra. Dan maksudnya ada 2 sisi. Satu adalah sisi kuasa, power, ability, kebolehan. Dan dalam bahasa Arab juga, qadar adalah menolak sesuatu hingga ke batasannya, push to the limit. Itu juga termasuk dalam maksud Qaf, Dal, Ra, Qadar ataupun Qadir. Kalau kita tengok, kita ada dalam bulan Ramadan ni, nanti insya-Allah pada 10 malam yang terakhir ada satu malam namanya apa? Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan para ulama bincang, qadar ni maksudnya apa? Malam power ke, malam kuasa ke, ataupun malam qadar yang ditulis tu, penetapan, measurement, takdir yang ditulis itu. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah juga 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah, kun fayakun, dan lalu ia akan terjadi. Nak tunjukkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir memiliki absolute power untuk melakukan apa sahaja menurut kehendaknya, dan tidak ada apa-apa urusan yang melangkaui kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita bincangkan tadi soal bagaimana bandar-bandar yang musnah, macam sekarang ni kalau kita tengok video-video bandar-bandar di Syria, bandar-bandar yang dilanda perang macam Yaman, Iraq yang hancur, kita lihat manusia mati dalam jutaan. Kita tengok pelarian keluar meninggalkan rumah-rumah mereka dalam angka jutaan, pergi jauh, dan kita tengok hancur dah negara ni, habis dah, tak ada masa depan negara ni. Tapi itu kerana kita berfikir dengan dimensi kekuasaan kita yang sangat terbatas dan lemah. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, it's just a matter of kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala jika mahukan, Allah boleh tukar dan menghidupkan semula sesuatu yang telah mati. Innallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Allah boleh hidupkan tanah setelah ia mati, kontang, kering. Dan demikian juga itu sisi yang kita lihat secara zahir. Secara batinnya, hati kita ini juga kadang-kadang bila terlalu bergelumang dalam dosa, dia jadi hitam, pekat, gelap, keras. Dengan Quran tak boleh, tak tersentuh langsung. Dengan nasihat-nasihat agama tak masuk ke dalam hati, memang dah keras tepu ni. Tetapi ia tidak sama sekali bermaksud seseorang itu sudah tidak ada harapan. Kerana Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Allah berkuasa untuk membolak-balikkan hati. Demikian juga orang yang hatinya sekarang ini mungkin lembut, bercahaya, penuh dengan petunjuk dan hidayah, jangan anggap selama-lamanya ia akan kekal dan tidak ada apa yang boleh mengubah hati. Sebab tu Nabi SAW, salah satu doa yang Nabi baca berulang-ulang kali, yang Nabi lazimi adalah doa, Ya Muqallibal Qulub,
Thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan ini perkara yang kita kena perhatikan. Jangan kita ambil mudah. Kononnya kita dah hidup dalam keluarga Muslim, negaranya negara majoriti umat Islam. Jadi kita fikir tak ada dah, agama kita ni takkan terancam. No. Kita kena sentiasa menjaga. Dan sebaliknya, kalau kita jauh daripada agama atau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa hati kita dah mati, jangan gusar. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadir. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Dan antara waktu yang saya masih ingat sejak kecil adalah apabila sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh, bila mereka bermalam di masjid di surau, dan apabila kita di-approach kan, sebagai orang kalau diketuk rumah tu, kita lari masuk rumah kan. Tapi kalau kita sempat jumpa tu, mereka antara benda yang mereka akan ulang dan sebut banyak kali adalah Allah Maha Kuasa, manusia tak ada kuasa. Dan that simple phrase, kalau kita fikir dan renungkan dalam-dalam, itu adalah a golden phrase, iaitu sentiasa mengingatkan diri kita bahawa Allah Al-Qadir, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa berbuat apa sahaja mengikut kehendaknya, kun fayakun, dan manusia tidak ada kuasa. Manusia boleh buat estimation, manusia boleh buat projection apa yang mungkin akan berlaku kalau tengok negara ni hancur macam ni, mungkin dah tak ada peluang dah anak-anak muda di negara ni, ekonomi dia akan teruk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah inginkan, Allah berkehendak, Allah boleh sahaja melakukan apa yang dikehendakinya, melakukan sebaliknya daripada apa yang manusia sangka. Misalnya dalam kisah Nabi Uzair tadi, dia sangka bagaimana mungkin Allah hidupkan ini semua kembali selepas hancur sedemikian rupa. Tapi Allah SWT tunjukkan kepada dia dan menjadikan dirinya sendiri sebagai ayah, experience dia sendiri sebagai rujukan. Dan dalam teks hadis dan dalam Quran, banyak kali Allah SWT menyebut tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi siapa yang tilawah ni, perhatikan bila jumpa perkataan Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, itu semua dalam relung makna membawa erti Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Dan beberapa pengajaran ataupun practical tips bagaimana kita nak hidup dengan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan juga Al-Muqtadir adalah, yang pertama, kita appreciate dan faham bahawa kekuasaan Allah melampaui imajinasi manusia. Jadi jangan rasa ada doa kita yang kita rasa impossible boleh berlaku, tapi ia tidak impossible bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah Al-Qadir dan mohonkan permohonan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dulu saya pernah ziarah satu keluarga susah ni, nama adik dia Haikal nama dia. Dia tidak boleh berjalan, dia duduk di atas kursi roda. Dia juga mengalami kelewatan pembelajaran. Tapi bila saya tanya dekat dia apa cita-cita, dia cakap dia nak jadi angkasawan. Silap saya waktu tu, saya berfikir Allah, sebab dia kata nak jadi angkasawan. Lalu saya terfikir dia tak mungkin boleh jadi angkasawan dalam keadaan dia duduk di kursi roda, mengesot, dia tak boleh berjalan. Kemudian dia tidak dihantar ke sekolah dengan proper dan dia tidak dapat belajar setara dengan usia anak-anak seusianya. Tapi bila fikir balik, Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah tentukan, tetapkan, halakan dia ke jalan-jalan yang tertentu, boleh jadi lagi 10-20 tahun kita akan lihat dia menjadi angkasawan. Moga-moga Allah SWT mustajabkan, capaikan hajat dia. Dan demikian, kita mesti tanamkan dalam diri kita, our dreams, cita-cita kita mesti besar kerana kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, saya ingat cukuplah 2 untuk kali ini, adalah saya nak bagi assignment kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari. Cuba buka doa istikharah. Doa istikharah. Nabi SAW mengajarkan doa istikharah kepada para sahabat seperti mengajarkan Al-Quran, seperti mengajarkan surah daripada Al-Quran. Kerana dalam doa tu kita mengisytiharkan, فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ وَأَنْتَ عَلَّامَ الْغُيُوبِ. Ya Allah, Engkau Maha berkuasa, aku tidak ada kuasa. Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui yang ghaib. Amalkan doa istikharah. Doa istikharah ni bukan hanya untuk nak kahwin, ya. Apa saja keputusan yang kita nak buat dalam hidup, nak beli barang pun, baca doa istikharah supaya nanti kita dapat menikmati barakah doa itu ketika Allah melanjutkan hajat kita dan meletakkan barakah, atau kalau ia tidak baik, Allah akan palingkan.